keduanya ada sifat fastabiqul khairat, berlumba-lumba kepada kebaikan. Kerana itulah disebut as-sabiqun, as-sabiqun. Dua kali Allah Ta'ala sebut as-sabiqun, as-sabiqun. Orang yang mendahului, merekalah yang akan mendahului. Maknanya apa? Orang yang mendahului dengan amalan kebaikan di dunia, merekalah yang akan mendahului memasuki syurga di akhirat. Orang yang mendahului dengan amal salih di dunia, merekalah yang akan mendahului memasuki syurga di hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama, mereka ni tahu keadaan sifat beramal. Kita ni dah lah tak sampai tahap amalan golongan pertama ni, golongan first class. Tapi yang tak tahannya, kita punya syok dengan amalan. Kita berasa seolah-olah amalan kita ni banyak. Demo tu, golongan pertama tu, amalan dia banyak, tapi berasa amalan dia sikit. Umar Al-Khattab bertemu dengan Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar kata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, berilah ketakutan kepada kami. Maknanya, bagi tahu kepada kami sesuatu yang menambahkan ketakutan kami kepada Allah. Jawab di Ka'ab, salah satu dia sebut, wahai Umar, beramallah dengan amalan seorang lelaki yang sejati. Maknanya sungguh-sungguhlah beramal. Kerana seandainya kamu datang ke hari akhirat bawa amalan 70 orang Nabi, di saat kamu melihat neraka, kamu tetap rasa amalan kamu tak cukup. Umar radhiyallahu anhu, sahabat ni, tunduk Umar, takut. Padahal dia siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang kita tahu dengan dia masuk Islam jadi mulia dan megah. Tapi tetap bila tak beramal, dia rasa dia ni kurang. Padahal dia dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita amalan tak sama serupa dia, tapi berasa tu macam cukup-cukup dah amalan kita. Ini muhasabah diri kita semua. Sedang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang golongan ini, golongan as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang berlumba kepada kebaikan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61. Okey. Surah Al-Mu'minun ayat 60 sehingga 61. Alamak, hilang pula kejap. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang mendatangi apa yang mereka diperintahkan. Maknanya mereka beramal. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka takut. Dia takut dalam beramal, beza dengan takut dalam kemaksiatan. Kita wajar dok takut kepada Allah sebab kita banyak buat maksiat, wajar. Pasal apa? Amalan kita sikit, maksiat kita banyak. Tapi golongan ni, maksiat dia sikit, amalan dia banyak, tetap juga merasakan takut kepada Allah kerana mereka bimbang amalan yang mereka lakukan andai dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tak terima amalan mereka. Maksudnya cerita neraka kenapa? Mikir ke maksiat kita. Mereka kerana Allah
sifat tersebut, maka berusahalah supaya kita takut kepada Allah, kerana amal salih yang kita bimbang tidak diterima. Sedang zaman sekarang ni kita banyak ketakutan kita kerana maksiat yang kita lakukan dan amal salih tahu lagi istighfar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan ayat 60 dan 61. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka takut tu dalam keadaan mereka berlumba-lumba kepada kebaikan dan mereka bersegera kepadanya. Sebab itu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang terbaik. Baginda adalah orang yang maksum, tak ada dosa, tapi dalam beramal dia berlumba-lumba kepada kebaikan sehingga bengkak kakinya dengan salat. Selalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu beramal sebegini sedangkan Allah dah ampunkan dosa-dosa kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Apa siapa bekak kaki tu? Sebab Nabi baca dalam satu rakaat, satu rakaat Nabi baca surah Baqarah, surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Satu rakaat Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau kita susunan haklan ini, Baqarah dulu, Ali Imran, kemudian An-Nisa kan. Daripada satu juzuk pertama berakhir surah An-Nisa ni juzuk yang ke-6, di awal juzuk 6. Maknanya 5 juzuk dalam satu rakaat. Pada buka kaki pun 5 juzuk satu rakaat. Kita ni kalau solat tarawih nanti baca satu juzuk pun lama dah. Tu bagi satu juzuk tu bagi berapa rakaat? Nah, kalau 20 rakaat bagi satu juzuk, berarti satu rakaat satu muka surat. Siap. Start pukul 9, pukul 11 habis. Kalau buat 8 rakaat nak dapat satu juzuk, bagilah. Satu rakaat tu kurang-kurang kena ada 2 muka surat. Ataupun 2 muka surat setengah. Dapatlah 8 rakaat tu 10 ataupun satu juzuk. Tu pun kita kata lama tu imam baca. Saya pernah solat gerhana dulu tuan-tuan. Kita buat solat gerhana. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, sebab solat gerhana ni qiyam dia lama. Sini pernah solat gerhana? Pernah tak? Kau tak pernah buat sini solat sunat gerhana? Kalau tak pernah buat, kena buatlah. Zaman kita ni banyak sangat gerhana. Zaman dulu saya ingat pertama kali saya solat gerhana masa sekolah dulu, masa di Maktafih tahun 95 kalau tak silap macam tu lah. Tak pernah seumur hidup maya solat gerhana. Tu pertama kali. Lepas tu jarang ada solat gerhana. Mari balik lately ni alhamdulillah sunnah tu dihidupkan. Orang kita zaman dulu kalau solat gerhana pakai keluar nak tengok matahari ni, ambil gambar dan sebagainya. Sebenarnya kalau sunnah Nabi berlaku gerhana, bertambah takut mereka kepada Allah, bimbang, takut-takut, itu adalah sebahagian daripada kejadian kiamat yang akan berlaku. Maka zaman Nabi SAW pakat masuk masjid, Nabi solat sunat gerhana. Solatnya bermula daripada gerhana tu start, sampailah gerhana habis baru keluar daripada masjid. Lama. Dan solat gerhana ni dia 2 kali qiyam pada setiap rakaat. Kena test sekali supaya kita terasa pelik bila orang solat. Macam mana pelik dia? Allahu Akbar, baca bismillah, baca surah. Kemudian rokok. Bangun daripada rokok, sekali lagi baca bismillah, baca surah. Kemudian rokok. Kemudian baru sujud. Sujud 2 kali. Mana? 2 kali qiyam, 2 kali rokok, 2 kali sujud. Baru 1 rakaat. Naik pula. 2 kali qiyam, 2 kali rokok, 2 kali sujud.
Oh, dahsyat. Tak ajin solat kan? Pelik. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun masa tu bacalah panjang. Tak ada lah panjang sangat. No. Kita buat hari tu lebih kurang setengah juzuk nak test nak. Saya jadi imam masjid Ampang. Setengah juzuk baca satu rakaat tu lebih kurang setengah juzuk. Surah Baqarah ni dia 3 juzuk. Dia 2 juzuk setengah dekat ni. Satu surah Baqarah ya. Kita ambil awal surah Baqarah setengah juzuk, kemudian akhir surah Baqarah setengah juzuk. Dapatlah 1 juzuk. 1 juzuk baca untuk 2 rakaat. Nah, bagi tu jadi 4 rakaat lah. Maknanya lebih kurang 2 muka setengah untuk 1 qiyam. Naik 2 muka setengah pula, naik 2 muka setengah, 2 muka setengah. 2 muka setengah 1 qiyam. Lepas daripada solat tu pakat urut kaki sat. Nak cabut palu lutut, dia kata ustaz sembahyang lama, dia kata. Lama. Padahal kita baca 1 juzuk je. Untuk 4 rakaat tu. Rasulullah 1 rakaat 5 juzuk. Tu pun kita kata, oh aku ni semaya lama dah. Rasulullah semaya lagi lama daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi SAW juga mengajar kita berlumba kepada kebaikan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah manusia tahu apa yang ada pada azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak boleh mendapatkan saf yang pertama melainkan dengan mengundi, nescaya mereka akan ambil undi untuk duduk di saf pertama, kerana sifat manusia gugup nak duduk di saf yang pertama. Itu Nabi ajar. Kita kalau mari bila azan tu patut duduk saf pertama. Tapi pak kita ni bukan pak kita sini bagus sini, pak lain lah. Dia mari dia dapat jadah belakang situ, belakang sini. Qomat tu pupa kepala tu imam seorang duduk depan. Makmum baru mari slow-slow. Lepas tu kalau ada orang kosong, dia pun mula naik pergi depan, mula naik pergi depan. Pakat tak nak duduk saf yang pertama. Padahal Nabi kata kalau mereka tahu kebaikan saf yang pertama tu, terpaksa mengundi untuk duduk di saf yang pertama. Ini golongan as-sabiqun, orang yang berlumba kepada kebaikan. Kemudian dalam bab sedekah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang Tabuk, Nabi minta Nabi buka tabung sedekah. Nabi minta buka tabung sedekah, bahasa kita lah tu. Kemudian datanglah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, "Al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Fa ahdartu nisfa mali wa qad kana 'indi malun fi dhalikal waqt." Umar kata, kebetulan masa tu aku harta banyak. Waktu Nabi minta perang Tabuk tu, aku harta banyak masa tu. Jadi kata Umar, hari ni aku akan mendahului Abu Bakar dengan sedekah. Kebetulan harta aku banyak. Lalu Umar pun bawa separuh daripada harta dia, bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba waktu duduk dekat Nabi, mari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bawa semua harta dia. Semua harta dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Aku tinggalkan seperti mana apa yang aku berikan." Maknanya separuh duduk sini, separuh lagi ada untuk keluargaku di rumah. Nabi tanya Abu Bakar, "Wa ma abqaita li ahlik?" Abu Bakar pula, apa yang kamu siapkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullahu wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul.
Kata Umar, la asbaquka ila syai'in abada. Wahai Abu Bakar, aku tidak boleh mengalahkan kamu dalam apa pun untuk selama-lamanya. Sifat mereka. Maknanya, kalau tengok kawan ni sedekah banyak ni, aku nak bagi lebih daripada dia. Tengok kawan ni, aku nak bagi lebih daripada dia. Macam saya ingat waktu di Madinah dulu, orang Arab Saudi, dia buka tabung untuk Palestin. Dia buat tabung Palestin tu dekat TV macam lelong. Okey, siapa nak bagi tabung ni? Orang bagi tisal, kata okey, aku sanggup bagi banyak ni. Kemudian orang lagi telefon, aku nak bagi banyak lagi daripada pertama. Hak mari aku nak bagi banyak, berlumba-lumba nak bagi siapa lebih banyak. Mudah-mudahan mereka dikurniakan keikhlasan dalam bersedekah tu. Tapi sebutnya sifat berlumba-lumba kepada kebaikan. Saya ada beberapa kawan belum start telefon dah ni. Dia start telefon dekat Ramadan, dia telefon. Ustaz, Assalamualaikum. Apa dia Ustaz? Oh, nak minta alamat Ustaz. Apanya? Oh, sajalah, tak apalah. Ustaz ada kurma dah Ramadan. Ramadan tak siapa lagi, tapi dia mikir dah. Dia tahu, tanya alamat-alamat orang nak bagi kurma, dia simpan stok-stok semua sekali. Dan ni kan mudah, hantar dengan pos je. Pergi dekat pos kat, pum hantar 10 orang, 20 orang. Saya kata, Masya Allah, orang ni dia ada sifat berlumba-lumba kepada kebaikan. Kita nak bagi Ramadan, apa planning kita depan Ramadan? Planning untuk ibadah macam mana? Planning untuk sedekahnya macam mana? Beli 10 karton, suruh anak-anak pack, okey. Kita hantar, mak saudara kita kampung ada berapa orang, sepupu kita di kampung ada berapa orang. Kemudian dengan bawa 100 beg plastik tu, kotak-kotak semua tu, pergi kat pos laju, hantar. Mudah bayar ya. Boleh buat lagu tu. Berlumba-lumba kepada kebaikan. Betul tak? Tak payah kadang-kadang. Tahu masjid kita kampung tu, masjid buka puasa tak ada. Hantar 3 karton masjid kampung. Ni musim banjir, orang dah kata musim banjir dekat Kelantan ni. Orang kena musim banjir, musibah, tak ada baju, tak ada gapo, tak ada. Oh, hantar pergi. Pasal apa? Ramadan. Ni berlumba-lumba kepada kebaikan. Indahum thiqati billah, indahum amalun fillah. Di sisi orang-orang yang berlumba kepada kebaikan, mereka memiliki kepercayaan penuh kepada Allah. Hati mereka tahu dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandang apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang penuh dengan pengharapan. Maka berlumbalah, dia kata, sabiq ikhwanaka fi barrika liwalidaik. Berlumbalah dengan saudara-saudaramu yang lain dalam melakukan kepada kedua ibu bapamu. Berlumbalah dengan sahabat-sahabatmu dalam melakukan salat di awal waktu. Berlumbalah dengan masyarakatmu dalam merebut saf yang pertama. Ni sesungguhnya sifat berlumba-lumba dengan kebaikan ini adalah tanda bukti cintanya seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah kepada hamba itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, dia akan memudahkan orang itu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi kita mintalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang masih lagi berbaki ini, kita mempersiapkan diri kita dengan taubat, dengan istighfar, dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan kekuatan kepada kita mengimarahkan Ramadan dengan sebaik-baik pengimarahan. Itulah dengan sifat kita berlumba-lumba kepada kebaikan. Bacalah Quran bermula waktu ni, istighfarlah bermula Syaban, banyakkanlah puasa sunat. Bagi orang yang dah senantiasa puasa sunat, perbanyakkanlah puasa sunat. Bagi orang yang tak biasa puasa sunat, maka baru-baru nak start puasa sunat di akhir Syaban ni, ada hadis yang tidak menggalakkan mereka untuk mula berpuasa kerana dibimbangi mereka lemah nanti di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang dah biasa puasa, perbanyakkanlah puasa. Perbanyakkanlah puasa,
dan janganlah mendahulukan Ramadan sehari atau 2 hari dengan puasa kerana nak ambil langkah berjaga-jaga. Sebaliknya ikutlah pandangan anak bulan ada ke tak ada, nampak ke tak nampak. Pihak berkuasa beragama kita pun dah tunjuk dah, insya-Allah mereka tengok anak bulan, nampak tu kita pakat puasa, tak nampak cukupkan Syaban 30 hari berdasarkan kaedah syarak yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah rindunya kita dengan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepadanya. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.